أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk terus kita mengulang kaji halaman yang ke-32 hingga 41. Juz yang kedua, pada bahagian yang kedua yang kita sudah pun mulakan pada hari semalam, untuk sama-sama kita melihat bagaimana sistem perundangan dalam Al-Quran dan ia ditegaskan pada juz yang kedua ini yang kita ingin sambung pada hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini kita nak menyambung balik semula. Betul. Ya, apa yang kita dah bincang semalam, dan semalam selesai 10 muka surat yang kita harapkan tuan-tuan masih lagi ingat kepada tahun lepas di mana kita membaca ya tentang ayat berkaitan dengan tentang puasa, ya berkaitan dengan peraturan-peraturan, dan pada hari ini kita ingin menyambung lagi pada halaman ke-32. Pada bahagian pertama ini kita akan lihat 5 halaman insya-Allah ya, dan kemudian pada bahagian kedua nanti kita bersama dengan rakan-rakan kita yang di online untuk kita mendengar apakah kefahaman mereka, kemudian kita cuba mengulang kaji secara luas kepada 10 halaman yang terakhir pada juz yang kedua. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita sharekan di Facebook untuk maklumkan pada kawan-kawan, ini adalah ulang kaji untuk persediaan Ramadan. Harapnya nanti Ramadan kita bila melihat setiap halaman itu paling kurang ada 1-2 permata indah yang kita ingat, yang kita pasakkan untuk kita amalkan. Kita melihat kepada halaman 32 ini menyambung seruan daripada Allah, wadhkurullah, ingatlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Apa maksud maqdudat ini? Merujuk kepada takbir, tasbih, tahmid pada hari raya haji pada tanggal ataupun tarikh 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini dinamakan sebagai hari tasyrik. Jadi ini adalah sambungan bercakap tentang umrah haji ini. Ada orang yang pergi ke sana untuk minta dunia, ada orang yang pergi ke sana tahu tempat dikabulkan doa, minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi kita nak melihat kepada ayat 208. 208 ini bercerita tentang apa? Seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpegang kepada agama Islam ini secara sempurna. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Okey. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran. My Quran Time baca faham amal, kita dapat meneruskan lagi nikmat yang sangat besar ini untuk juzuk yang kedua pada bahagian yang kedua, bermula pada muka surat yang ke-32 Betul. Insya-Allah hari ini kita akan baca pada ayat pertama 208. 208. Baik, insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca ayat 208 dengan tarannum ras. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Apabila kita melihat seruan Allah dalam ayat ini ialah agar kita masuk ke dalam agama Islam itu fisilmi secara keseluruhan, secara kafah. Jangan diambil berdikit-dikit, kita ambil mana yang kita suka, mana yang kita tak suka, kita tak buat. Kita mungkin kata bahawa saya solat tapi saya tak nak baca Quran, ataupun saya baca Quran tapi saya tidak mahu infak. Allah suruh ambil secara keseluruhan, ya. Kita ingin akidahnya, ibadahnya dijaga, akhlak juga dijaga, kerana kalau kita ambil sebahagiannya, itu tandanya kita sedang mengikut kepada langkah-langkah syaitan, dan syaitan ini sebenarnya musuh, ya. Kita tidak mungkin dalam satu negara, dalam satu rumah kita ambil musuh duduk dalam rumah kita. Kita tidak mahu begitu. Jadi ini pelajaran yang kita ambil daripada halaman 32 agar kita selalu mengambil perhatian, ya, bahawa kita belajar al-Quran ini adalah usaha untuk ingat pada Allah. Allah kata pada ayat 203 untuk ingat pada ayyamin ma'dudat, itu lebih lagi pada Hajj. Tetapi yang perlu diberi perhatian ialah apa? Iaitu kita ingat Allah itu dibawa selepas Hajj. Pada Ramadan kita ingat Allah, kita bawa selepas Ramadan. Kita ingat masa solat, kita bawa selepas solat, dengan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini halaman 32 membawa kita kepada halaman 33, di mana kita nak melihat kepada salah satu ayatnya 215. Kalau ada yang bertanya tentang infak, juz yang kedua di hujung-hujung ini dia dah mula bercakap tentang infak, ya, bagaimana infak ini perlu diutamakan, ada keutamaan, ya, bukan sekadar kita bagi saja pada siapa yang perlukan, tetapi kita berikan mengikut keutamaan yang disampaikan pada ayat 215. Jadi sama-sama kita lihat bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Katakanlah apa-apa harta saja yang kamu sedekahkan hendaklah diperuntukkan kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang bermusafir. Dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ini adalah ayat berkaitan dengan infak. Sebelum kita bercakap tentang ayat zakat, sedekah yang dinyatakan pada surah At-Taubah, ya, pada surah yang ke-9, untuk kita lihat 8 asnaf. Tetapi di sini bercakap tentang keutamaan. Yang pertama adalah kedua ibu bapa. Yang kedua, infak itu adalah kepada kaum kerabat,
ya, adik-beradik, saudara mara, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, dan juga kepada ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan yang memerlukan kepada bantuan. Jadi ini adalah keutamaan yang menyebabkan kita kena cek semak pada hari ini mak ayah kita okey ke tak okey, ya. Bukanlah kita infak tu kita bagi sampai satu kereta mewah ataupun setiap hari kena makan apa ustaznya, makanan yang buffet, bukan begitu. Tapi keperluan asasnya itu perlu diberi perhatian, dan kemudian kepada saudara mara kita, adik-beradik kita. Itu perkara penting. Disebabkan kadang-kadang bila hilang pertimbangan ini, ada orang memberi sumbangan sampai ke Palestin tapi mak ayahnya itu diabaikan, ya. Mungkin kalau serahkan pada Palestin kadang-kadang dapat tunjuk cek ustaz, ya, tapi kalau tunjuk pada mak ayah ni jarang orang selfie contohnya kan, menderma pada mak ayah. Jadi yang pentingnya ialah apa, keutamaan ini Allah ajarkan pada halaman 33. Halaman 34 kita akan melihat kepada bagaimana infak ada kaitan dengan perjuangan, ya. Allah nyatakan pada ayat 216 itu ada perkara yang kita tak suka, ialah berjuang ini kita kena bekerja, beramal, tetapi ia baik bagi kamu. Apa yang kamu cinta, harta kita, ya, tetapi ia mungkin buruk bagi kita kecuali apabila ia diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat ayat 218. Ya, Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, yang berjihad. Apakah yang berlaku pada mereka? Kita baca ayat 218. Baik, kita terus menuju pada ayat 218. Sama-sama kita membacanya, walaupun dibaca dengan cara mujawad, masing-masing boleh ikut di rumah dengan perlahan-lahan, terus orang kata apa, dengan santai, tapi al-Quran itu tetap terus diperdengarkan dan dibaca, insya-Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang beriman, ya, bukan sekadar beriman tetapi dia juga berhijrah, transform ataupun membuat perubahan dalam hidupnya, dan wajahadu, dan berjihad pada jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam menaikkan nama Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mereka itu adalah mereka yang mengharapkan, sentiasa mengharapkan. Yarjuna rahmatullah, ini maksudnya sentiasa rindu untuk bertemu dengan, untuk mendapat kasih sayang Allah. Ya, jadi ini Allah iktiraf tiga kumpulan ini, maksudnya tiga ini kalau boleh berada dalam diri kita pada setiap hari. Kita bangun pagi dengan kerana keimanan, maka saya nak baiki lagi kepada cara saya bekerja, berkeluarga, itu namanya hijrah. Dan lebih daripada itu, saya buat bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana kalau ia tidak dibuat bersungguh-sungguh, mungkin kesannya itu tidak besar. Maka Allah kata di hujung itu, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa kaitannya? Bila seseorang itu beriman dan berhijrah dan berjihad, itu tandanya dia betul-betul memohon keampunan. Mungkin kita ada banyak kesilapan kita dahulu, kita ada kekurangan, tetapi kita ambil tindakan dengan tiga perkara ini, itu tanda kita betul-betul bertaubat, mohon ampun daripada Allah. Dan Allah kata Ar-Rahim di hujung itu, adakah Allah sayang saya sama ataupun kurang seperti apa yang saya pernah buat silap sebelum ini? Jawapannya Rahim. Allah sayang sama seperti sebelum kita buat silap, kerana Allah sudah mengampunkan kita. Kalau kita anak kita buat silap, ya, bila dia dah buat silap, pasangan kita buat silap, dulu kita rasa dia ni adalah Mr. Perfect ataupun Miss Perfect, Ustaz, ya. Tapi bila dah mengecewakan kita, kadang-kadang kita harapkan begini tapi
begitu hasilnya, maka kita mungkin akan kecewa dan kurang sikit kasih sayangnya. Tetapi bagi Allah, apabila Allah dah ampunkan kita, kita masih lagi mendapat kasih sayang yang besar, rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dibawakan pada ayat 218, cerita tentang perjuangan sebenarnya, ya. Nak beriman, berhijrah, berjihad ini perjuangan dalam hidup, dan salah satu daripada perjuangan dalam hidup ini, kita tidak mencari hiburan jangka masa pendek, Ustaz, ya. Hiburan jangka masa paling pendek namanya adalah al-khamru, arak. Yang kedua namanya al-maisir pada ayat yang ke-219. Tetapi hiburan yang paling berkekalan namanya ialah infak. Ustaz, ya. Bila kita bagi tu, bukannya kita beli arak ataupun beli judi ataupun berjudi, tetapi kita berjuang, kita bantu orang, sebenarnya ia akan menghiburkan. Cubalah, ya, bila kita derma ayah bagi nafkah pada anak, pada isteri, ia adalah satu kebahagiaan, la'allakum tatafakkarun, ya, untuk kita fikirkan secara mendalam fid dunya wal akhirah. Jadi ini sambungan pada ayat 30 ataupun halaman 35. Kita nak lihat pada ayat 224 yang menyambung balik semula tentang bagaimana hubungan dalam kehidupan, dan kali ini kita dah masuk kepada bahagian kekeluargaan, ya. Mula-mula adalah harta, kemudian bercakap tentang keluarga. Dua perkara ini kita sudah pun belajar dalam surah At-Taubah bagi tuan-tuan yang mengikuti juz yang ke-10, cabaran perjuangan, harta dan juga anak pinak. Jom kita baca ayat 224 mencerahkan balik semula apa yang telah kita belajar pada juz yang ke-10. Silakan Ustaz. Baik. Ayat 224 insya-Allah. 224. Auzubillahi ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, bertakwa dan mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini sudah masuk kepada hubungan sosial, hubungan dalam keluarga, hubungan dengan wanita, memahami tentang wanita dalam ayat 222, ayat 223 bercerita tentang nisaukum harthul lakum fatu harthakum annasyitum. Ini adalah hubungan kekeluargaan yang perlu kita maklumi, kerana bila ia diselia dengan panduan hidayah daripada Alkitab, ya, maka insya-Allah kita akan dapat meneruskan kehidupan dengan baik dan berjuang di jalan Allah. Tetapi kalau harta tidak diuruskan dengan baik contohnya, ataupun keluarga tidak diuruskan dengan baik, maka dosa-dosa yang terlibat dengan harta, dengan keluarga itu akan menghalang kita daripada terus berjuang, berjihad, berhijrah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang ke-224 ini, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Ada setengah orang Ustaz ni, pasal dia kata dulu dia mungkin marah ke, dia telah bersumpah-sumpah saya tak akan tolong dia contohnya kan, pasal mungkin orang tu menyakitkan hati dia. Allah kata kalau bab-bab untuk melakukan kebaikan, ya, istilahnya iaitu tabarru, bir, ya. Yang kedua watattaqu, bertakwa, wa tuslihu, islah, untuk membaiki, memajukan hubungan antar manusia. Jangan ia sumpah kita itu menyebabkan kita tak nak buat perkara begitu. Contohnya ialah saya bersumpah saya tak nak tolong dia. Contohnya kan. Kalau lepas tu dia perlukan pertolongan, sumpah itu sebenarnya jangan dipakai dan jangan biasakan bersumpah sebenarnya, ya, dalam kehidupan seharian. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha mengetahui. Apa kaitan dengan ayat ini? Allah mendengar. Allah mendengar kepada sebenarnya yang kita sumpah itu adalah kerana pada waktu itu mungkin kita ada masalah, kita mungkin tersilap. Jadi Allah mendengar dan Allah tahu hakikat sebenarnya. Jadi kita mestilah mengutamakan apa? Tabarru wa tattaqu wa tuslihu. Tiga perkara tersebut. Ini jugalah yang diulang pada ayat 225, bercakap tentang hubungan dalam sebuah keluarga. Kita baca sekali lagi Ustaz, ayat 225.
Baik, kita baca ayat yang ke-225. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan, tetapi dia menghukummu kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, ya. Jadi di sini Allah bercakap tentang kalau orang itu telah bersumpah, ya, tersilap ataupun dia terkeluar pasal dah biasa sangat bersumpah, wallahi, sumpah apa sebagainya, maka Allah kata la yu'ahidukumullah, Allah tidak akan menyeksa, ya, kepada orang yang aimanikum ini sumpah Ustaz, ya, bil lawi, dengan tidak kamu sengajakan. Jadi ini adalah untuk apa? Untuk kita tidak rasa bersalah, ya, pasal Allah tahu sebenarnya, Allah cakap tadi wallahu samiun alim, bila kita sudah bersumpah Allah tahu hakikat sebenarnya, dalam masa sama Allah tahu kita akan rasa bersalah pasal kita menggunakan nama Allah. Maka dalam sebuah hubungan kekeluargaan, apabila sudah bersumpah, kalau ianya menuju pada tabarru wa tattaqu wa tuslihu, untuk kebaikan, untuk takwa dan juga islah, untuk baiki, teruskan kebaikan tersebut, ya. Tidak ada, Allah tidak akan hukum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, ya, iaitu Allah akan menghukum dengan niat kita. Niat kita bersumpah tu pasal kita nak ambil harta, nak menipu, nak mengenakan pada pasangan, yang itu akan disiksa oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita memang ada niat, ya, menggunakan nama Allah untuk manipulasi. Wallahu ghafurun halim. Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Penyantun. Bila seseorang itu mohon ampun pada Allah, rasa bersalah itu, Allah lebih lagi sabar dan santun kepada kita. Jadi kita pun kena bersantun, jangan mudah untuk bersumpah, untuk menjauhkan lagi perkara kebaikan dalam hubungan sebuah keluarga yang ada konflik. Ini yang kita akan sambung lagi sebentar lagi. Juz kedua ini, bahagian kedua ini akan mula bercakap tentang konflik keluarga, macam mana nak uruskan, macam mana kita nak faham. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan kepada kamu akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran, maka dengarlah dengan betul-betul menghadirkan hati dan juga hendaklah kamu diam, moga-moga kamu beroleh rahmat. Itulah petikan daripada ayat surah Al-A'raf, ayat yang ke-204, yang selalu kita dengar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, apabila dibacakan ayat Al-Quran, kita nak berbicara dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua konsep ini antaranya sangat penting dalam kita berinteraksi dengan ayat Allah. Al-istima', kita dengar betul-betul, bukan main-main, dan juga kita diam. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat.
Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita menyambung pada bahagian kedua kita, itu adalah adab berkaitan dengan hamdatul Quran. Bagaimana kita berinteraksi bersama Al-Quran, membawa Al-Quran dalam hidup kita. Yang pertama tadi, bila dibacakan Quran, fastami'u lah, ya, kita dengar betul-betul, ya, bukan dengar sambil-sambil ataupun menjadi halwa telinga, tetapi didengari sampai ianya betul-betul sampai ke hati kita. Yang pertama. Dan yang keduanya, wa ansutu, iaitu kita senyap, Ustaz, ya, senyap, beri perhatian sebenarnya, kerana ia adalah perkataan bukan daripada mak ayah, daripada raja, tetapi ini raja segala raja. Kalau dengan mak pun kita, mak cakap, kita kena beradab, senyap, dengar, ya. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang Allah yang menciptakan kita, perlu kita beradab bila ayat ini dibacakan. Dan mungkin ada yang kata bahawa ayat ini adalah kadang-kadang pasangkan kaset, kadang-kadang TV. Kita kena ingat bahawa bukan semua orang mendapat peluang mendengar Al-Quran, ya, bukan semua orang dapat. Ada orang yang dia nak dengar tapi dia mungkin tidak ada pendengaran, ya. Ada orang yang dia nak dengar tapi dia sibuk dengan segala perkara lain. Dan bila tuan-tuan kita dibekalkan dengan My Quran Time ataupun ada CD, ada radio, ada YouTube, bila kita boleh klik untuk mendengar bacaan Al-Quran, maksudnya itu Allah izinkan kita. Allah sedang membawa hidayah, maka kena dengar elok-elok dan juga kita beri perhatian. Maka kita ingin beri perhatian kepada halaman 37 secara ringkas. Allah menyambung kepada bagaimana pengurusan konflik dalam rumah tangga, ya, iaitu pada ayat yang ke-231, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu tempoh iddah mereka hampir selesai, maka rujuklah mereka kembali dengan cara yang baik. Poin yang perlu diberi perhatian tuan-tuan sekalian ialah bimakruf, dengan cara yang baik. Ketika ada konflik, waktu ada konflik pun, Ustaz, ya, kena bimakruf, apatah lagi kalau kita bercakap tentang waktu kita dalam keluarga seharian, ya. Waktu konflik, waktu bergaduh pun Allah kata bimakruf, kerana ini adalah tanda orang-orang yang bertakwa. Orang yang mengambil, mendengar kepada mesejnya, bahawa yang paling tinggi adalah ya'idukum bih, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cakap pada ayat 231 itu, di hujung itu, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah ya'idukum bih. Ya, ayat cerai, tiba-tiba ada pula dalam ayat yang sama Allah suruh ingat kepada nikmat Allah dan juga apa yang diturunkan, iaitu Quran, Ustaz, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di antara cabaran konflik dalam rumah tangga berbanding dengan nikmat Quran dan juga nikmat wahyu, sebenarnya nikmat wahyu ini kalau tuan-tuan masih ada, itu masih lagi paling tinggi, lebih bermakna berbanding dengan apa sahaja kurniaan di atas muka bumi, termasuklah pasangan dan keluarga, ya. Jadi kalau ada konflik itu, kita tahu bahawa kena letak Quran lebih tinggi daripada konflik. Kalau ada keluarga, Quran lebih tinggi. Ada kereta, ada rumah, ada pangkat, Quran kena letak lebih tinggi. Itu tanda orang yang bertakwa. Allah ingatkan, wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu, ya, nilai segala perkara. Mungkin ada orang, Ustaz, ya, ada yang kata banyak sangat ayat cerai dalam bahagian juzuk 2, kan. Tapi antara kefahaman kita ialah apa? Bila bercakap tentang perlembagaan, peraturan di mahkamah, dia kalau nak berkahwin ni, Ustaz, tak banyak dia punya akta dia. Betul. Yang banyak aktanya bagi orang yang dah bergaduh. Kan. Jadi Al-Quran pada juz yang kedua ini, bagi orang yang bergaduh ada akta perlembagaannya, bagi orang yang dah bahagia tu adalah bahagian-bahagian lain yang tak berapa banyak. Teruskan perjalanan kehidupan asalkan mengingat kepada Allah dan terus beramal dalam kehidupan. Jadi pada ayat ataupun halaman 38 kita ingin melihat kepada ayat 234, menyambung kepada hukum ataupun panduan ketika seseorang itu kematian suami, ya. Macam mana tu? Kita baca dulu, Ustaz, ya, 234. Silakan. Begitu detail, Ustaz. Detail. Cerita dalam Quran kan, tadi bab makan, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Sampai begitu detail, kemudian bahagian penceraian dan sebagainya, kemudian bahagian mati, apa perlu nak buat, tolak dan sebagainya. Saya bercakap dengan seorang bukan Islam, ya. Dia lepas tu dia masuk Islam, dia baru mualaf lah, ya. Bila saya tanya dia tentang makanan, tentang Quran cakap sampai detail begini, dia kata bahawa dalam agama dia dulu Kristian, dia kata dia taklah sedetail ini sebenarnya, dan dia amat bersyukur
ya bila mula kelas tadabbur ya, tapi kelas tadabbur tu dalam bahasa Inggeris lah kan. Dia kata dia bersyukur pasal selama hari ni dia masuk Islam tu dia rasa macam betul ke Islam ni nak jaga kepada penganutnya kan. Tapi bila dia faham satu-satu selama hari ni dia pergi kursus kahwin, dia kata yang ustaz tu bawakan ialah cerita pasal kalau nusyus kena pukul kan. Tapi ayat-ayat lain tu dia tak berapa faham sangat. Jadi dia ingatkan Islam ni ganas dan pukul. Tapi bila tengok Quran ini Allah sampaikan tahap begini sekali, Allah terangkan menunjukkan betapa kasih sayang Allah itu amat-amat luas, menjadi asas kepada Islam, bukan yang bab pukul itu saja sebenarnya. Okey. Silakan Ustaz, ayat 234. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isterinya, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka 4 bulan 10 hari itu, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi kita nak dengar sedikit ulang kaji. Kita ada bersama dengan rakan-rakan kita di online. Kali ini bersama dengan Coach Jamil untuk berinteraksi untuk apakah tadabbur daripada ayat 234. Silakan. Terima kasih Tuan Fazrul, Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini memberi ilmu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, tentang apa yang sepatutnya dibuat oleh para isteri yang telah kematian suami, iaitu tentang tempoh iddah, dan juga apa yang boleh dibuat selepas habis tempoh iddah. Kita jelas bahawa kita nak kena ingat Allah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu adalah iddah ya. Iddah itu berapa nombor, berapa hari yang perlu dijaga, iaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini adalah perbincangan ya tentang waktu itu nak pastikan tidak bersih ya, segalanya tidak ada mengandung dan sebagainya. Kemudian barulah boleh lakukan apa yang betul selepas itu, iaitu kalau katakan ada pinangan daripada mana-mana pihak. Cuma mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau saya baca ayat ini, apa kaitan dengan saya ni? Ini nak suruh meninggal ke kan? Bukan. Ini adalah peraturan. Jadi kita tahu peraturan ya, apabila ia berlaku, kawan berlaku perkara tersebut, kita boleh beri nasihat perlembagaan ya. Setengah orang dia tak tahu peraturan, dia ustaznya ada yang tak tahu peraturan, mahkamah boleh laporkan pada mahkamah contohnya kalau suami tak beri nafkah. Jadi dia kata dia nak jadi seorang isteri yang taat nanti nak masuk syurga. Suami tak beri nafkah, dia pergi kerja, ada satu kes, dia pergi kerja, suami duduk rumah. Dia taat sampailah kepada satu hari suami cakap dia nak kahwin yang lain kan, baru dia akan rasa dia tak puas hati. Selama hari ni dia taat, dia bagi suami dia suruh kerja dia duduk rumah kan. Padahal sebenarnya peraturan itu ada, tetapi kerana tidak tahu. Jadi dalam konteks ayat 234 kita tahu agar kita jangan tersilap kalau katakan berlaku pada diri kita ataupun berlaku kepada ahli keluarga kita, khuatir nanti dia baru sahaja kematian suami besok dah kahwin kan, nanti orang kutuk kecam dia sendiri yang berana, padahal ia adalah sebagai satu perkara yang sudah pun dirakamkan peraturan dalam Al-Quran. Jadi halaman 38 ini penuh dengan peraturan tersebut yang boleh kita ulang kaji. Halaman 39 menyambung bagaimana ketika menghadapi konflik dalam sebuah rumah tangga ada seruan berkaitan dengan solat. Ayat 238. Kita baca sama Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan dirikanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Solat wusta adalah menurut hadis yang sahih adalah solat di pertengahan, solat asar, dan inilah daripada ayat 238. Apakah tadabbur bagi ayat ini? Kita dengarkan bersama dengan Encik Faris online. Bismillah. Ayat ini memberi peringatan pada saya bahawa saya mesti memelihara semua solat, terutamanya solat wusta, iaitu solat asar, agar saya menjadi hamba yang bukan sekadar taat tapi tunduk, iaitu qanitin. Terima kasih kepada Encik Faris. Ini adalah ayatnya, ya, dan kalau kita melihat kepada ayat-ayat sebelum dan selepasnya itu, masih lagi kita berada di tengah perbincangan tentang konflik dalam rumah tangga ataupun kalau ada isu talak, isu perceraian. Apa maksudnya, ya? Kalau kita lihat ayat 239 masih bercakap tentang ataupun berkaitan dengan solat ini, tetapi ayat 240 terus bercakap tentang dan orang yang mati dengan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya. Maksudnya masih lagi bercakap tentang sama ada konflik rumah tangga ataupun perpisahan, perceraian. Maka apa konteks ayat ini? Ketika konflik, ketika musibah melanda, hafizu ala salawati wassalatil wusta, ya, kena jaga solat. Ketika ada konflik perceraian, ketika ada konflik kematian, maka kalau bab konflik pun kena jaga solat, kita kena jagalah solat juga pada waktu keimanan. Maksudnya setengah orang Ustaz ni bila bercerai dia rasa macam Allah dah tarik suami yang saya sayangi, ya, ataupun mengapa Allah bagi pada saya, contohnya. Pada waktu itu sebenarnya fokus utama untuk menyelesaikan isu itu adalah solat. Dan untuk mengelakkan daripada berlaku konflik juga adalah solat. Jadi sebelum berlaku solat, kalau berlaku juga Ustaz ya, fokus masih lagi solat, kerana utamanya apa? Utamanya ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita belajar daripada halaman 39 ini. Allah bawakan peraturan demi peraturan, tapi ditengahi ataupun diselitkan, ya, diberikan panduan untuk solat. Kerana orang yang berpisah ataupun kematian suami, dia akan hilang punca kadang-kadang. Dia rasakan bahawa habis segala-galanya, tetapi solat akan membantu sebagaimana Allah janjikan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita pergi kepada halaman yang ke-40. Kali ini kita melihat lagi Allah bawakan balik semula kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel, dan ayat yang ke-247 adalah satu kisah. Kali ini sudah transisi kepada ayat berkaitan dengan peristiwa Talut Jalut. Kita nak baca sedikit ayatnya yang bermaksud, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Kita baca ayat Al-Quran bersama Ustaz Tirmizi. Baik, sama-sama kita membaca ayat 247. Ya. A'udzu bisyaitanir. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Surah Al-Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 247, ya. Mungkin kita tertanya mengapa pada halaman 40 berkaitan dengan kisah Talut.
padahal pada halaman 39 itu berkaitan dengan talak, ya, ataupun perpisahan, perceraian, ya. Jadi di sini sebenarnya tuan-tuan, kita maklum bahawa sebelum kita bercakap tentang urusan keluarga, urusan harta dan keluarga ini perlu diuruskan dengan perlembagaan agar apa? Bermula daripada ayat 243 itu bercakap tentang perjuangan. Jadi konsisten ustaz, ya. Harta, keluarga, perjuangan. Harta, keluarga, perjuangan. Dan antara cerita tentang perjuangan mengangkat kepada kebenaran disampaikan pada ayat 247. Kita dengarkan tadabbur daripada Haji Azmi online. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan kita rancangan Allah memang hebat, iaitu walaupun dinafikan oleh Bani Israel, Talut tetap diangkat oleh Allah Ta'ala. Rancangan Allah Maha mengetahui, kita tak boleh menghalang apa yang Allah nak berikan kuasa kepada siapa untuk memerintah. InsyaAllah. Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Haji Azmi, ya, berkaitan dengan perancangan Allah ketika berjuang itu. Allah membantu siapa yang beriman, yang menjaga peraturan-peraturan yang ada. Dan dalam kes ini kita bercakap tentang Talut, orang biasa tetapi diangkat sebagai malika, sebagai pemerintah pada waktu itu. Dan disambung kisah ini pada halaman ke-41 pada ayat 250, ya, apabila tentera Talut ini berdoa, ya, menghadapi Jalut. Apakah doanya? Kita baca ayat 250. Silakan. Ayat yang ke-250 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Surah Al-Azim. Dan ketika mereka melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang kafir. Kita mendengar bersama Cikgu Umas tadabbur online. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Jadi dalam ayat ini peringatan kepada Allah, apabila kita menghadapi sesuatu perjuangan yang amat sukar, maka kita jangan lupa kepada Allah. Maka kita berdoalah kepada Allah, dan ciri-ciri doanya adalah yang pertama, kita hendaklah meminta Allah mengurniakan kesabaran dan tetapkan, teguhkan kita punya pendirian di jalan Allah, dan kita mohonlah agar kita mendapat kemenangan. Itulah wallahu alam Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Mas, ya, untuk tadabbur pada ayat 250. Kita doa bersama di hujung ini. Kita sudah pun melewati 10 halaman Ustaz. Kita moga-moga Allah kuatkan, ya, sabat dan sabran, dia berikan kesabaran kepada kita untuk terus berjuang dalam mempelajari Al-Quran, dalam kehidupan kita mengamalkan Al-Quran dan mendapat pertolongan, kemenangan daripada Allah. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa yang dibacakan sebentar tadi, Allah terima Ustaz, ya. Allah terima apa yang telah kita belajar 10 halaman ini dan juga amalan-amalan kita yang ke hadapan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Amalan kita ini diterima dengan kita menyumbang, dengan kita mengajak lebih ramai lagi mengenal pada Allah, dan ini penting kerana kita yakin bahawa Allah sahajalah yang penting dalam menilai segala amalan yang kita laksanakan. Bertemu lagi kita pada jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi. Rancangan dibawakan oleh Mufas ini membawakan, ingin mendoakan tuan-tuan agar terus sabran, terus sabar, dan mintalah pada setiap masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.